Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhamna rushdi wa izna min syaddi nafsi. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah. InsyaAllah sebagai permulaan bagi memulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih, penghargaan kepada pihak Masjid Bandar Baru Uda, Bandar Baru Uda Johor Bahru. Subhanallah, Masjid Jami' Bandar Baru Uda Johor Bahru di atas jemputan untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini. Seterusnya kepada semua yang hadir, muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian yang sedang berada di mana-mana dan paling ramai sedang berada di rumah lah. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih dengan kehadiran semua pada pagi yang barakah ini. Pagi yang berganda-ganda barakahnya. Allahu Akbar. Terhimpun banyak kebaikan dan keberkatan pada hari ini. Iaitu hari ini adalah hari pertama Ramadan tahun 1441 Hijrah. Dan ia juga jatuh kepada hari yang paling mulia. Permulaan bulan paling mulia iaitu bulan Ramadan, pada hari yang paling mulia iaitu pada hari Jumaat yang barakah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari Jumaat yang barakah, di mana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ada suatu masa, ada suatu ketika pada hari Jumaat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala akan permintaan ataupun doa. Ada waktu yang barakah pada hari Jumaat yang mana barang siapa yang meminta pada waktu yang dirahsiakan Allah tersebut, pasti doanya akan dimakbulkan Allah, tidak akan ditolak, pasti akan dimakbulkan Allah. Di sana juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebutkan di antara golongan yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu mereka yang berpuasa. Daripada awal dia berpuasa sehingga dia berbuka. Itu adalah satu tempoh yang sangat panjang, yang mana tempoh doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, pada hari Jumaat yang barakah, pada satu Ramadan yang barakah, terhimpun banyaknya situasi-situasi, keadaan-keadaan yang mustajab doa. Mustajab doa membawa maksud ia sangat dekat dengan doa itu exactly yang Allah akan terima, yang Allah akan tunaikan sebagaimana kita hajatkan. Sama ada ia untuk bahagian dunia ataupun bahagian akhirat. Sama ada yang kita minta itu bahagian dunia ataupun bahagian akhirat. Adakah salah kita meminta daripada Allah untuk bahagian dunia? Contohnya, untuk memiliki pasangan yang soleh-solehah, ataupun memiliki anak sekian, untuk bernikah, untuk memiliki harta, untuk memiliki kesihatan dan sebagainya, untuk naik pangkat contohnya. Subhanallah. Sekiranya apa jua yang kita minta, yang kita hajatkan daripada bahagian dunia,
sebagai jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah sesuatu yang paling patut kita minta. Dan antara manusia yang paling patut meminta dengan Allah adalah umat Islam ataupun orang mukmin. Kalau kita segan nak minta dengan Allah untuk bahagian dunia, ya Allah kurniakanlah aku kereta sekian-sekian, aku berhajat nak kereta sekian-sekian, itulah kereta impian contohlah. Sedangkan kitalah yang paling layak meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik dan sebagainya. Kita ada Allah ya Wahhab, Allah yang maha memberi, Allah yang mujib, Allah yang maha memakbulkan permintaan. Subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah. Akhirnya kita muslimin-muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah daripada sejak dalam alam rahim lagi. Kita ditakdirkan oleh Allah di alam rahim lagi untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika di alam rahim, Allah jaga kita. Allah ya Hafiz ya Muhaimin. Allah yang maha menjaga, Allah yang maha mengawasi. Walaupun ketika kita di dalam perut ibu, tanpa udara, tanpa makan minum, tanpa cahaya, dan kita berada di dalam air yang kita panggil air ketuban, tapi kita tidak lemas. Kita dijaga dengan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akhirnya kita lengkap sempurna. Allah jadikan kita sempurna anggota badan, mata, hidung, mulut yang boleh berfungsi dengan baik. Allahu Akbar. Setelah kita lahir, kita dipilih oleh Allah lagi untuk lahir daripada ibu dan ayah yang mengucap kalimah syahadah. Allahu Akbar. Kita lahir sebagai Muslim. Walaupun di sana setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap ketika ada kelahiran berlaku. Tetapi bukan semua bayi yang dilahirkan daripada ibu ayah yang mengenal Allah. Subhanallah, kita dipilih oleh Allah untuk lahir daripada sebuah keluarga Muslim, lalu kita membesar sebagai orang Muslim. Namun ini tidak cukup untuk sekadar menjadi Muslim. Kita perlu menjadi seorang mukmin, orang yang beriman dengan Allah. Dan tidak cukup hanya menjadi mukmin, kita juga perlu menjadi muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Kerana orang yang bertakwa adalah golongan yang dijamin syurga dan diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jika kita hanyalah orang mukmin, orang yang hanya menunaikan kewajipan-kewajipan untuk jadi orang yang beriman, boleh tentu menjamin kita selamat daripada api neraka. Walaupun dijamin iman itu, walaupun ada sedikit sahaja, ia menjamin untuk syurga, tapi ia bukan menjamin untuk selamat daripada api neraka. Kerana itu, subhanallah, alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah saban hari, saban bulan, saban tahun. Sehingga subhanallah saat ini, sehingga tahun yang keberapa hidup kita. Kalau saya, ini tahun ke-37 lah. Umur saya 37 tahun. Maksudnya sejak daripada saya lahir, 37 kali Allah izinkan saya bertemu dengan Ramadan. Namun juga ditolak 12 tahun contohnya, ataupun 10 tahun sebelum kita betul-betul memahami tentang Ramadan. Allahu Akbar, lebih kurang 20 kali Ramadan saya melaluinya. Dengan proses saya sudah mula memahami tentang apa itu Ramadan. Bagaimana pula dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian yang mana telah bertemu dengan Ramadan 50 kali? Orang yang umur 50 tahun, orang umur 60 dah 60 kali bertemu Ramadan. Orang yang umur 70, 80, 90, Allahu Akbar. Sebab itu tajuk kita pada hari ini yang dipilih, dicadangkan oleh pihak masjid, iaitu Ramadan yang berbeza. Ramadan yang berbeza. Allahu Akbar. Setiap kali kita meningkat umur, daripada kita umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, kita mengalami perbezaan-perbezaan. Dari sudut apa yang kita fikir, apa yang kita rasa pada hati, pandangan kita terhadap sesuatu. Begitu juga grade pelajaran kita sentiasa berubah mengikut tahun. Apa yang kita belajar pada darjah 1 berbeza dengan darjah 2. Apa yang darjah 6 belajar berbeza dengan darjah 4 belajar. Sama juga bila kita masuk sekolah menengah, peringkat universiti dan sebagainya. Kita mengikuti perbezaan itu dan kita paksa diri kita untuk berubah. Namun, kenapa untuk Ramadan kadang-kadang setiap tahun adalah sama? Sedangkan umur kita bertambah, seolahnya grade kita untuk Ramadan tidak ada beza untuk setiap tahun. Seolahnya pencapaian kita untuk Ramadan tidak ada beza. Sebab itu apabila kita sebenarnya umur telah sampai ke umur 30 tahun terutamanya, saya tak sebut 40 tahun. Sebab kalau ikutkan 30 tahun ini telah pun mencapai satu umur yang matang. 30 tahun, subhanallah, Allahu Akbar. Sepatutnya apabila kita sudah berada ke umur 30-an, sudah banyak perkara dalam hidup kita yang telah berubah grade-nya. Dari sudut ibadah, dari sudut rohani, dari sudut emosi.
Tapi ramai mana orang yang sudah berumur 40 tahun, yang dah umur 35 tahun, 30 tahun ke atas, emosi tidak stabil. Buktinya, cuba kita lihat. Contohnya di Facebook. Facebook biasanya lingkungan umur orang-orang yang dah berusia. Facebook biasanya mereka yang telah mencapai umur 30-an ke atas suka berada di Facebook. Itu adalah lingkaran mereka bersosial. Kalau umur 30 tahun ke bawah, mereka kebanyakannya di Instagram. Sebab itu kalau kita lihat Instagram terlalu banyak hiburan. Di situ yang paling banyak follower adalah mereka-mereka yang mendominasi hiburan. Tetapi cuba kita lihat pula, mereka yang umur 30-an ke atas kebanyakannya suka berada di Facebook contohnya. Sebab Facebook mungkin lebih serius ataupun lebih tua. Tapi kita lihat bagaimana berlakunya kerosakan demi kerosakan akhlak di Facebook contohnya. Yang mana bila di sana orang yang lebih matang, orang lebih berusia, lebih bercakap tentang sesuatu yang lebih serius. Pertama tentang politik. Bagaimana akhlak kita begitu buruk apabila membahas ataupun mempertahankan sesuatu isu berkaitan dengan politik. Umat Islam boleh maki hamun, boleh menghina, boleh merendahkan, boleh membuka aib, boleh bercakap, boleh berkata-kata yang keji tanpa rasa berdosa. Rasa bersalah nombor 2, rasa berdosa dah hilang. Allah tarik rasa berdosa. Tak rasa berdosa bila bercakap sesuatu yang cela, sesuatu yang hina, sesuatu yang keji. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Kedua, iaitu tentang bab agama. Bagaimana kita lihat pertelingkahan, pergaduhan tanpa henti. Di sana wujudnya ta'assub. Wujudnya ta'assub, wujudnya asabiyah. Allahu Akbar, subhanallah. Saya nak sebutkan di sini apa kaitan yang nak disebut daripada tajuk. Bila kita sebut tentang puasa yang berbeza, ia melibatkan perbezaan umur. Tapi hari ini kita boleh lihat, walaupun umur 30-an ke atas, kita boleh lihat contohnya kajian kita melalui Facebook. Ramai manusia emosi tidak stabil. Tidak boleh mengawal apa yang dikeluarkan daripada lidah. Tidak boleh mengawal apa yang nak ditulis dengan tangan. Tanpa berfikir apakah kesannya untuk dunia dan akhirat. Apakah kesannya kepada orang lain yang membaca. Apakah kesannya kepada anak cucu kita besok yang baca apa yang kita tulis. Apa yang kita komen itu memang kita boleh delete. Tetapi ia tetap dicatat dalam buku amalan kita yang tidak boleh di-delete. Kecuali dengan taubat. Kecuali dengan kita mohon maaf dengan orang yang pernah kita sakiti. Kerana itu kadang-kadang bila kita lihat umur seseorang itu memang sudah banyak, umur 40, 50, tetapi kematangannya dari sudut agama, dari sudut emosi, dari sudut rohaninya tidak dilihat matang. Allahu Akbar. Umur sudah menua, umur sudah tua, umur semakin dewasa, tetapi rohani tidak dewasa, emosi tidak dewasa, akal tidak dewasa. Allahu Akbar. Kerana itu sebenarnya hari ini untuk memilih diam itu ada satu kebijaksanaan. Kerana bukan mudah untuk kita diam. Bukan diam kerana kalah, tapi diam untuk berhenti meneruskan perdebatan yang sia-sia. Allahu Akbar, subhanallah. Banyak pihak atas dasar asabiah dan ta'assub akhirnya mengelirukan masyarakat, mengelirukan ummah. Ummah terombang ambing, subhanallah, untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Bahkan ummah dan sebahagian besar masyarakat semakin sedih melalui proses-proses ibadah harian kerana tiba-tiba mengatakan ibadah yang dilakukannya salah, tidak mengikut sunnah syariah dan sebagainya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita menyebutkan tentang Ramadan yang berbeza, ia bukan sekadar Ramadan yang berbeza. Ia melibatkan semua. Adakah solat kita berbeza? Sepatutnya umur 30 tahun ke atas, kita sampai peringkat tidak lagi meninggalkan sunat-sunat rawatib. Sepatutnya kita sudah pun istiqamah dengan qiyamul lail, sudah pun istiqamah dengan tahajud, sudah pun istiqamah dengan solat sunat duha contohnya. Kita sudah istiqamah dengan sedekah setiap hari. Kita sepatutnya sudah mula istiqamah dengan bacaan Al-Quran sebulan sekali khatam contohnya. Sepatutnya sudah ada satu perbezaan yang begitu besar dari sudut rohani kita, dari sudut ibadah kita apabila kita masuk pada umur 30 tahun contohnya, pada umur 40 tahun contohnya, 50 tahun berbeza pula. Tetapi kita masih lagi terperangkap. Bila umur 40 sepatutnya kita dah lepas, contohnya kita dah memiliki rumah, bebas loan. Kita hanya ada target-target dunia. Kita kebanyakannya terleka dengan mengejar target dunia. Patutnya saya target umur 45, saya dah tak ada hutang dah. Kereta semua dah habis bayar, jadi saya kena struggle. Saya kena buat setahun beberapa bisnes, contohlah.
Dan manusia ramai boleh capai kerana ia dilihat pada pandangan mata. Tapi sejauh mana kita letak target, umur 30 sepatutnya saya dah tak tinggal sunat rawatib. Umur 35 sepatutnya saya sudah istiqamah bangun pukul 4.30 pagi. Umur 40 contohnya, saya sepatutnya sudah hafal surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, surah Yasin, surah Ad-Dukhan 30 juzuk contohnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka marilah muslimin muslimat, ibu ayah, anak-anak sekalian, untuk Ramadan kali ini jadikan ia satu Ramadan yang berbeza. Yang mana kita daripada Ramadan yang pertama ini, kita mula letak satu target khusus untuk Ramadan kali ini yang mungkin kita tidak pernah letak pada tahun-tahun sebelumnya. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? InsyaAllah. Sekiranya kita sedang live melalui page daripada Masjid Bandar Baru Uda, Masjid Jamek Bandar Baru Uda Johor. Masjid ini juga memerlukan sumbangan dan sokongan kita semua. Ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang memberikan sesuatu di jalan Allah, apatah lagi memberi kepada rumah Allah, insya-Allah mereka adalah orang yang amanah yang akan menguruskan sedekah ataupun infak kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu menjadi satu sedekah yang sangat besar dan berganda-ganda sempena satu Ramadan dan juga sempena hari Jumaat yang barakah. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kita tahu bulan Ramadan juga diberi gelaran Syahrul Jud, iaitu bulan pemurah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi, disebutkan di dalam hadis-hadis sahabat Nabi, Nabi lebih pemurah berbanding bulan-bulan yang lain. Dan pemurahnya Nabi di bulan Ramadan lebih laju daripada angin yang bertiup. Allahu Akbar. Maka subhanallah, berapa pun jumlah yang kita sedekah dan kita infakkan kepada rumah Allah, iaitu Masjid Bandar Baru Uda ini, mudah-mudahan ia menjadi satu sedekah al-junnah yang Nabi sebut sedekatun junnah. Sedekah itu adalah perisai. Perisai daripada apa? Daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan pada hari ini adalah satu sedekah yang betul-betul menjadi perisai yang begitu tebal antara kita dengan neraka Allah. Lalu kita semua akan masuk ke syurga Allah melalui pintu al-jud, iaitu pintu orang-orang yang melakukan sedekah. Pintu sedekah, babu sedekah. Itu disebut dalam hadis Nabi, ada pintu yang dinamakan babu sedekah, iaitu orang-orang yang bersedekah, orang yang melakukan banyak sedekah di dalam hidupnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita sedang bersiaran melalui page rasmi Masjid Bandar Baru Uda, Masjid Jamek Bandar Baru Uda, dan kita juga bersiaran melalui Instagram rasmi Ustazah Asma binti Harun. Jadi subhanallah, kita mohon supaya kita share supaya lebih ramai mendapat manfaat, supaya lebih ramai mendapat satu suntikan semangat untuk kita memulakan satu Ramadan kita dengan yang terbaik, insya-Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk kita menjadikan Ramadan kita ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, dan kita niatkan dan kita cuba bayangkan terlebih dahulu, cuba bayangkan dalam minda, dalam hati dan perasaan, bahawasanya ini adalah Ramadan kita yang terakhir dan mungkin kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah sekalian, beberapa bulan sebelum Ramadan telah ramai yang meninggal dunia. Beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan, begitu juga ramai yang meninggal dunia. Sama ada meninggal kerana ada tanda-tanda ataupun meninggal mengejut. Setiap saat ada orang mati. Dan begitu juga subhanallah, beberapa saat sebelum masuk detik Ramadan, sebelum masuk maghrib semalam. Sebab start maghrib semalam adalah dah masuk Ramadan dah. Beberapa saat sebelum masuk Ramadan semalam pun, berapa ribu orang manusia yang meninggal dunia. Maksudnya di sini adalah betapa ramai orang yang tidak sempat untuk bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan apabila kita ditakdirkan Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Qadir yang Muqtadir, Allah yang menentukan dan Allah yang berkehendak, Allah yang berkehendakkan kita untuk bertemu dengan Ramadan 1441 Hijrah pada tahun ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia satu pilihan yang sangat luar biasa. Kerana yang mati itu bukan semuanya yang tua, yang muda pun ramai yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ramai mana yang alhamdulillah turut masuk ke dalam bulan Ramadan. Kita yang mendengar semuanya, kita setelah pun masuk ke pintu gerbang Ramadan. Satu pintu semuanya memasukinya. Mahu atau tidak, rela atau tidak, semuanya masuk ke bulan Ramadan. Bersedia atau tidak, semuanya telah pun berada di bulan Ramadan. Tetapi bukan semua menjadi tetamu Ramadan.
Bukan semua dipilih untuk memuliakan Ramadan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua masuk di bulan ini sekarang, sama ada yang Muslim ataupun tidak, sama ada yang kafir ataupun yang mukmin, sama ada yang musyrik mensyirikan Allah ataupun yang beriman kepada Allah, sama ada yang munafik. Semua manusia apapun kategori sedang berada di bulan yang mulia ini. Sebab itu saya sebut bukan semua akan dipilih oleh Allah untuk dipandang sebagai ahli Ramadan, akan mendapat kemuliaan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan ini bulan yang mulia, tetapi bukan semua akan menjadi orang yang mulia asbab Ramadan. Kerana itu muslimin muslimat sekalian, dengan ilmu adalah cahaya. Daripada cahaya ini akan membezakan kita sama ada kita mengenal Ramadan ataupun tidak. Dan izinkan saya untuk memulakan perbincangan kita, kuliah kita, muhasabah kita pada satu Ramadan ini, iaitu dengan melihat, dengan mengupas hikmah-hikmah bulan Ramadan. Allahu Akbar. Siapa yang telah mengikuti saya sebelum ini, kita dah buat beberapa kuliah intensif fiqh Ramadan. Jadi beberapa hari kita buat secara intensif berdasarkan kitab. Pada siapa yang nak lihat balik, nak tengok, maka boleh pergi kepada page rasmi ataupun di Instagram, tapi page rasmi lah. Kita ada buat berapa siri fiqh Ramadan. Jadi kita bukan nak mengupas apa itu Ramadan, definisi Ramadan dan sebagainya. Hari ini kita mulakan dengan apakah hikmah pensyariatan Ramadan. Apabila kita mula mengenali kelebihan besar yang Allah sediakan di bulan Ramadan, kita akan jatuh cinta kepada Ramadan. Dan apabila kita mula jatuh cinta kepada Ramadan, kita akan dikuasai dengan mabuk cinta Ramadan. Sebab itu, cinta ini suatu kuasa yang luar biasa. Apabila seseorang itu jatuh cinta kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba kepada yang dicintainya. Siapa yang kenal Allah, dia akan cinta Allah. Dan apabila kita mencintai Allah, kita akan jadi hamba Allah. Means, membawa maksud apabila jadi hamba Allah, seorang hamba dia tak akan pertikaikan apa saja yang Allah perintahkan. Yang pertama. Yang kedua, dia sanggup korbankan apa saja demi untuk mendapat cinta Allah. Samalah dengan orang yang bercinta. Apabila seseorang itu mencintai seseorang yang lain, dia akan jadi hamba kepada yang dicintai. Apa yang orang yang dia cinta, yang dia sayang itu nak, dia akan usahakan beri. Apa yang orang yang dia cinta tak suka, dia akan usahakan tinggalkan. Dan dia sentiasa ingat kepada orang yang dicintai, dia sentiasa rasa rindu. Sehingga dia sanggup mengorbankan waktu rehat. Sehingga walaupun dia sakit, dia lupa akan sakitnya. Itulah golongan yang mabuk cinta terhadap manusia dengan manusia. Bagaimana kalau kita mula mengenal Allah? Kita tidak akan boleh membezakan di antara ujian ataupun nikmat, kerana cinta kita lebih besar. Apabila dapat nikmat, kita rasa sangat bersyukur. Lalu kita jadi hamba Allah yang makin dekat dengan Allah. Lidah kita banyak zikrullah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan apabila kita mendapat ujian daripada Allah, bagi orang yang kenal Allah, dia tidak merasakan itu ujian. Malah dia juga merasai kemanisan di sebalik ujian, kerana dia yakin dengan hadis Nabi SAW. Apa pun yang menimpa orang mukmin, sama ada sakit, sama ada penat, sama ada bimbang, sama ada resah gelisah, walaupun sekadar duri yang halus terkena pada kakinya, Nabi sebut akan membersihkannya daripada dosa-dosa. Kerana itu seorang hamba yang kenal Allah, maka jatuh cinta dengan Allah, mabuk cinta dengan Allah, dia tidak rasa sakit dengan ujian Allah. Bahkan dia rasakan dia sedang dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, kerana Allah sangat mencintainya. Kerana itu di sana orang soleh, orang abid, orang alim, subhanallah, bila memahami dan beriman benar-benar dengan hadis Nabi, janji Allah tentang syurga, apabila dia telah lama tidak diuji dengan sakit, contohnya dia rasa gelisah, kenapa aku dah lama tak sakit, kenapa ujian Allah, kenapa kasih sayang Allah tidak datang dalam bentuk ujian? Kerana dia tahu dengan itu dia boleh menikmati cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Pertama, hikmah pensyariatan puasa. Bukan saya kata yang pertama ini adalah tingkatan yang nombor satu, tidak. Maksudnya di antara hikmah pensyariatan puasa. Puasa mengandungi unsur penunduk nafsu dan pemecah syahwat. Puasa mengandungi unsur menunduk nafsu dan pemecah syahwat. Ini kerana apabila nafsu kenyang, maka syahwat pun akan bermaharajalela. Namun apabila ia lapar, keinginannya akan terhalang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Man khashiya minkumul ba'ah
falyasum fa inna sauma lahu wija. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dalam kalangan kamu tidak mampu bernikah, tidak mampu berkahwin, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan perisai buatnya. Allahu Akbar. Justeru puasa merupakan jalan menuju keengganan untuk melakukan maksiat. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan kepada mereka, sama ada lelaki ataupun wanita, yang dibangkitkan ataupun ada keinginan, kecenderungan untuk bernikah. Maksudnya dia ada kecenderungan, keinginan untuk melepaskan keinginan nafsu syahwatnya kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Namun ia tidak mampu untuk bernikah bagi menyalurkan hawa nafsu, keinginan nafsunya itu. Lalu Nabi menyarankan falyasum, maka berpuasalah. As-saumu lahu wija'un, kerana puasa itu adalah sebagai satu perisai baginya. Kita akan huraikan apakah yang dimaksudkan puasa itu sebagai pemecah hawa nafsu. Yang kedua, hikmah yang paling besar antaranya pensyariatan puasa. Puasa merupakan medium untuk mensyukuri nikmat. Ini kerana puasa itu bermaksud menahan diri daripada makan, daripada minum dan berjima. Yang mana perkara ini adalah antara nikmat yang paling besar dan yang paling tinggi. Apabila perkara ini tidak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan, maka barulah ia dikenali. Kerana nikmat merupakan perkara yang tidak diketahui, apabila hilang barulah ia dikenali. Maka puasa menjadikan seseorang itu melaksanakan nikmat dengan syukur. Mensyukuri nikmat adalah wajib sebagaimana yang disebut menerusi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat puasa yang membawa maksud dan agar kamu sentiasa bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puasa merupakan medium untuk menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Kenapa? Ada 3 nikmat yang paling utama yang halal di bulan lain tapi haram di bulan Ramadan. Yang pertama iaitu nikmat makan. Yang kedua nikmat minum. Yang ketiga iaitu nikmat melakukan hubungan suami isteri bagi yang telah pun berkahwin. Dan ketiga-tiga nikmat ini adalah satu nikmat yang paling utama bagi manusia. Di mana-mana pun, apa pun bangsa, apa pun kedudukan, apa pun kuasa yang dimiliki, itulah 3 di antara nikmat yang paling utama yang Allah kurniakan kepada manusia. Nikmat makan apabila dia lapar, nikmat minum apabila dia dahaga, nikmat berjima apabila dia telah berkahwin. Subhanallah, Allahu Akbar. Namun 3 nikmat yang paling utama ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di waktu di bulan yang lain halal. Berapa lama tempoh yang diharamkan oleh Allah? Daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, lebih kurang dalam 13 jam setengah, daripada subuh sampailah kepada maghrib. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka apabila nikmat ini tidak diperolehi daripada waktu yang biasa dapat, maka nikmat ini akan bertambah-tambah kenikmatan. Kerana itu kita boleh lihat di bulan Ramadan yang mulia ini, kita akan lihat bagaimana bahagianya seseorang hamba Allah yang berpuasa apabila waktu dia berbuka. Maka tak salah kalau kita sangat tak sabar untuk berbuka puasa, tak salah. Tak adalah mengurangi pahala puasa. Kita kata, kau ni tak sabar ni, kau tak seronok ke puasa, kenapa tak sabar nak buka puasa ni? Itu di antara yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi sebut di antara kebahagiaan, apabila di antara kebahagiaan orang yang berpuasa, ada dua kebahagiaan yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama, apabila dia berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, kita dianjurkan bahagia, gembira dengan makanan, dengan hidangan, gembira dengan kejayaan kita berpuasa. Dan hadis itu disambung lagi, Nabi sebut kegembiraan yang kedua adalah apabila dia bertemu dengan Allah asbab puasanya. Allahu Akbar, subhanallah. Yang pertama, Nabi sebut di antara 2 kegembiraan yang Allah kurniakan kepada orang yang berpuasa. Pertama, apabila dia berbuka puasa, waktu kita nak buka puasa, kita gembira berhadapan dengan hidangan, kita sedang berhadapan dengan nikmat Allah, kita syukur kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan rasa syukur, subhanallah. Kemudian yang kedua, iaitu saat seorang hamba itu bertemu dengan Allah kerana puasanya, iaitu saat di akhirat kelak. Kerana di akhirat kelak ada satu pintu yang kita tahu namanya pintu babus siyam, pintu orang-orang yang berpuasa.
subhanallah, akan dikumpulkan dalam satu syurga yang nama Ar-Rayyan, syurga Ar-Rayyan, yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, akan masuk melalui pintu babus siyam, melalui pintu puasa. Jadi subhanallah, kebahagiaan yang Allah kurniakan, kegembiraan, iaitu yang pertama ketika kita di dunia saat kita berbuka, iaitu saat kita bertemu dengan Allah di syurga Allah, itulah antara kebahagiaan yang paling tinggi yang Allah akan janjikan kepada orang yang berpuasa. Subhanallah, alhamdulillah. Memang apabila kita kehilangan ataupun terhalang untuk melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, barulah sesuatu itu semakin tambah nilainya. Sama juga dengan makan, minum, berjimat. Contohnya sebelum ini boleh dibuat di siang hari Ramadan, apabila diharamkan Allah, maka nikmat itu semakin tinggi nilainya. Baiklah, yang ketiga, puasa boleh menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang miskin disebabkan kelaparan. Apabila seseorang itu merasai keperitan lapar dalam sesengah waktu, maka keperitan itu mengingatkan dia kepada orang miskin yang merasainya sepanjang waktu. Lantas dia pun segera merasa kasihan dengan melakukan kebaikan terhadap orang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini umum, masyhur, kita tahu. Antara hikmah terbesar puasa adalah menimbulkan belas kasihan. Kalau sebelum ini belas kasihan kita mungkin dengan mata. Kita lihat orang itu susah, orang itu miskin, kita nampak, ya Allah kesiannya, tak sampai hatilah tengok. Tapi sekarang Allah berikan kita rasa, bukan sekadar merasai keperitan orang miskin itu dengan mata, tapi dengan empati kita, dengan rasa lapar yang sama. Tapi harus kita faham, orang miskin, orang fakir miskin ini, dia lapar bukan bulan Ramadan saja. Dia lapar sepanjang tahun, sepanjang hari. Dan orang fakir miskin mungkin dia berpuasa, puasa itu bagi dia biasa. Dia meninggalkan makan minum bukan kerana puasa semata-mata, kerana tidak ada makan dan minum. Tapi bagi kita yang orang yang Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita kelebihan dalam bentuk rizki, tingkatan kita berpuasa sekarang, kita meninggalkan makan minum bukan kerana tidak ada makanan, tetapi semata-mata kerana Allah. Makanan kita begitu banyak di dapur, di dalam peti ais, di dalam bekas-bekas tupperware kita, bekas-bekas simpanan makanan. Ada banyak biskut, ada banyak kerepek, kita ada banyak himpunan pelbagai jenis kurma contohnya. Makanan sahur tadi pun tak habis. Jadi kita sebenarnya sedang meninggalkan makan dan minum semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang miskin, dia meninggalkan makan minum itu, ya betul semata-mata kerana Allah, tetapi ia juga kebiasaan mereka. Maka apabila kita merasai kesusahan orang miskin ini bukan sekadar dengan pandangan mata, ia juga adalah dengan rasa perut kita, maka sepatutnya bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang lebih banyak bersedekah, lebih banyak memberi, lebih banyak memahami, lalu kita pun mengeluarkan daripada bahagian harta kita. Di sini saya ingin secara langsung, secara tidak langsung saya ambil kesempatan. Barang siapa, saya ambil peluang sebenarnya, barang siapa ingin mencari ruang-ruang untuk memberi makan orang berbuka puasa di bulan Ramadan ini, maka bolehlah memberikan sumbangan tersebut melalui akaun yang dikongsikan di ruang komen ataupun di ruang atas post ini, iaitu kepada sahabat iCare. Sahabat iCare adalah satu pertubuhan yang diasaskan oleh dari sudut rasminya saya sendiri bersama dengan suami dan tim. Dan subhanallah, sahabat iCare ini telah pun berkembang seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak, kita telah pun lebih 300,000 daripada bulan 3, bulan 4, dan kita mengharapkan bulan Ramadan ini akan berlipat kali ganda lagi untuk memastikan umat Islam dapat menunaikan puasa dengan baik. Ada sahur, ada berbuka. InsyaAllah kita berikan dalam bentuk makanan yang mana mereka boleh buat makanan yang berbuka dan juga makanan yang untuk bersahur. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Yang keempat, hikmahnya, puasa menjadikan jalan menuju ketakwaan. Ini kerana apabila nafsu seorang itu telah tunduk dengan menahan diri daripada yang halal disebabkan keinginan untuk meraih keredaan Allah terhadap hukuman yang pedih, maka lebih utama nafsu itu tunduk dengan menahan diri daripada yang haram. Maksudnya di sini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah, kita diharamkan, Allah minta kita tundukkan hawa nafsu daripada perkara yang halal. Apa dia? Makan halal, minum halal, berjimat halal. Tetapi di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan Allah haramkan perkara yang halal tersebut. Maka sekiranya kita mampu menundukkan hawa nafsu terhadap 3 perkara yang halal ini kerana untuk dapat redha Allah, maka insya-Allah nafsu kita boleh ditundukkan daripada perkara yang haram.
Jika perkara yang halal kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita, maka insya-Allah inilah bulan yang baik untuk kita meninggalkan nafsu kita daripada perkara-perkara yang haram. InsyaAllah kita akan sebutkan selepas ini bagaimana untuk dapatkan puasa yang berbeza, iaitu puasa hati, puasa mata, puasa hidung, puasa telinga dan juga puasa lidah. InsyaAllah kita akan mengupas tentang tingkatan-tingkatan puasa ini daripada buku ini, Bulan Ramadan Jalan Menuju Taubat dan juga Taqwa, yang disusun oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. InsyaAllah kita akan kupas secara ringkas pada tajuk kita ini supaya Ramadan kita ini Ramadan yang berbeza. Sebab apa? Kita selalu belajar di sudut hukum syariah ataupun hukum fiqh Ramadan, iaitu perkara-perkara yang melibatkan kebimbangan kita daripada puasa itu terbatal. Baik, ia ada dua perkara yang penting dalam bab Ramadan ataupun puasa. Pertama iaitu dari sudut perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tetapi perkara yang kedua juga tidak kurang pentingnya. Apa dia? Iaitu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Yang pertama iaitu perkara yang membatalkan puasa. Ia adalah perbincangan dari sudut ilmu fiqh, ilmu syariah. Tetapi yang kedua, ia berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ia lebih berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak kita. Kewajipan berpuasa itu ilmu akidah. Wajib yakin berpuasa. Sedangkan ada orang muslim hari ini, dia mencari sebab, ia mencari helah, ia mencari dalil supaya menyatakan bahawa puasa ini tidak wajib. Okey, dari sudut akidah insya-Allah kita semua berpuasa di bulan Ramadan, kita yakin ia adalah perintah Allah yang wajib berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi. Kemudian pergi kepada ilmu yang kedua iaitu ilmu fiqh. Itu yang kita belajar fiqh Ramadan, fiqh siyam. Akhirnya kita belajar perkara-perkara yang rukun-rukun puasa, bab niat dan sebagainya, perkara membatalkan puasa. Namun bagi tajuk kita ini adalah kita fokus kepada yang ketiga iaitu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kalau kita jaga insya-Allah. Kerana apa? Kita bimbang puasa kita memang sah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang sah belum tentu dijamin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti dengan solat yang sah, cukup rukun 13 tidak menjamin solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sana adanya berkaitan dengan puasa hati ataupun solat dengan hati. Selamat daripada pasang riak, takabur, ujub. Solat kalau cukup 13 rukun, cukup semua, tak ada buat perkara yang membatalkan, solat itu sah. Tapi belum tentu diterima oleh Allah. Kalau solat itu dengan riak, ditolak oleh Allah. Kalau solat itu dengan perasaan ujub, kagum dengan diri sini, ditolak oleh Allah. Sebab itu di sana ada hadis Nabi SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, betapa ramai orang yang berpuasa, sangat ramai. Kam min shaimin membawa maksud sangat ramai. Betapa ramai sekali yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa daripada bahagian puasanya, tidak dapat pahala, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat pengampunan Allah yang disebut dalam hadis Nabi itu. Hadis Nabi tentang bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan, bulan rahmat Allah, bulan daripada selamat daripada api neraka dan sebagainya, ataupun bulan yang penuh dengan pembukaan pintu syurga. Iza jaa Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain menyebutkan, pada setiap malam Ramadan Allah memilih di kalangan hamba-Nya untuk menjadi dicatat sebagai bakal ahli syurga Allah, dan Allah memilih di kalangan hamba-Nya untuk dibebaskan daripada api neraka Allah. Allahu Akbar. Pada setiap malam Ramadan Allah akan memilih di kalangan manusia, di kalangan hamba-Nya, siapakah yang dijamin syurga, dicatat. Allah perintahkan pada malaikat, catat dia si fulan ini sebagai ahli syurga. Dan pada malam Ramadan, setiap malam Ramadan juga Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan nama sekian-sekian untuk diberikan kebebasan daripada api neraka. Maksudnya masuk syurga, direct ke syurga tanpa melalui neraka. Titian sirat terus bertemu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sangat penting untuk kita bincangkan tentang bab, bukan sekadar bab bagaimana untuk puasa itu sah, tapi bagaimana untuk dapatkan pahala puasa itu supaya dapat sah. Kita bimbang kita melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Na'udzubillah min zalik.
daripada golongan yang disebut dalam hadis Nabi tadi itu, yang mana Nabi sebut betapa ramai. Maksudnya di sini sangat sedikit orang yang tergolong di kalangan orang yang berpuasa tapi dapat apa yang dijanjikan Allah melalui bulan Ramadan. Tapi ramainya Nabi sebutkan min shaimin, maksudnya 70%, 80%. Jumlah yang ramai. Betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang tidak dapat apa-apa daripada puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Itu saja. Dia cuma dapat lapar dan dahaga. Dia buat apa yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan makan minum, lapar dahaga dia tinggalkan. Tapi dia membuat sesuatu yang membatalkan pahala puasanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Itulah insya-Allah kita akan cuba kupas bagaimana kita nak dapat puasa yang mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah, yang mana puasa hati, puasa mata, puasa mulut, puasa telinga. InsyaAllah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang saya ingin membacakan suatu hadis Nabi yang panjang. Hadis Nabi SAW, Sayyiduna Rasulullah SAW mengucapkan kepada para sahabat apabila tiba bulan Ramadan dengan ucapan tahniah. Tahniah, ahlan wa sahlan ya Ramadan, mengucapkan tahniah kepada para sahabat bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan. Tapi ia bukan membenarkan hadis Nabi yang mengatakan tentang barang siapa yang mengkhabarkan Ramadan, tidak. Dan kupasan tentang hadis tersebut telah dijelaskan oleh alim ulama. Cuma Nabi mengucapkan seolahnya kegembiraan, tahniah ataupun selamat Ramadan, salam Ramadan, maksudnya dalam ucapan kita. Subhanallah, sebagai tanda kita gembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Salman radhiyallahu anhu, Sayyiduna Salman radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir di bulan Syaban dengan bersabda. Hari terakhir bulan Syaban bila? Kalau kita semalam. Semalam hari terakhir bulan Syaban. Hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Maksudnya pernah berlaku di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir di bulan Syaban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Dan ini daripada hadis Nabi, riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Salman radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang ya, kalau untuk dibacakan sangat panjang. Jadi saya tidak membacakan doa ini, saya tidak membacakan hadis ini panjang. Kitab ini adalah inspirasi Ramadan. Kitab ini memang nipis saja, tapi alhamdulillah ia disediakan oleh Fadilatul Ustaz Azrul Aslan, Daniel Farhan, Muhammad Farid, Najat Nabihah, Nur Syuhada Abdul Halim. Subhanallah. Saya tahu hampir semua orang ini adalah yang dikenali, pernah jumpa. Buku Inspirasi Ramadan ini adalah terjemahan daripada satu syekh, seorang alim ulama juga. Bukunya ringkas tapi hampir setiap tahun ini antara kitab yang menjadi rujukan saya. Ia sangat mudah, ia sangat simple tapi sangat mendalam. Okey, saya akan bacakan saja terjemahan khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir di bulan Syaban. Oh, itu daripada pihak masjid. Okey. Hari terakhir di bulan Syaban, iaitu sehari sebelum Ramadan. Sama-sama kita perhatikan hadis Nabi ini kerana ia juga boleh membuatkan Ramadan kita berbeza daripada tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, telah datang kepada kamu suatu bulan yang agung lagi diberkati. Nabi sebut, telah datang kepada kamu suatu bulan yang agung lagi diberkati. Bulan yang puasanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kefarduan. Kalau di bulan lain puasa itu jadi sunat. Nabi sebut bulan yang puasanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kefarduan dan menghidupkan malamnya sebagai suatu perkara yang sunat, dituntut. Bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan melakukan apa sahaja kebaikan, maka pahalanya seperti melakukan satu kefarduan di bulan yang lain. Sekali lagi saya ulang, muslimin muslimat sekalian. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa sahaja kebaikan. Apa sahaja kebaikan umum, bukan semata-mata solat sunat, bukan semata-mata sedekah. Apa sahaja kebaikan yang mana kebaikan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada seorang ibu
melakukan kerja-kerja harian sebagai menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, menjalankan tanggungjawab sebagai isteri, seorang anak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak, seorang bapa menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa, walaupun sekadar mungkin mengemas rumah, mungkin menjemur kain, mungkin menyediakan tempat tinggal yang selesa dan sebagainya. Seorang suami yang membantu isterinya dalam meringankan tugas-tugas di rumah, seorang isteri yang menyenangkan hati suaminya dengan senyuman yang manis, dengan penampilan yang indah. Apa juga kebaikan yang kita lakukan, walaupun sekadar berwajah manis, walaupun sekadar menuturkan kata-kata yang baik. Jangan meremehkan Nabi sebut apapun kebaikan yang dilakukan walaupun dengan berwajah yang manis. Subhanallah, sejauh mana kita memberikan senyuman yang manis kepada pasangan kita. Kepada siapa yang ikut saya pada saat ini, cuba tengok orang kiri dan kanan, mungkin ada tengok dengan suami isteri, boleh pegang tangan kalau bukan asbab nak jaga wuduk, boleh berikan senyuman yang paling manis, boleh katakan perkara yang sangat manis disebutkan. Saya sayang kamu kerana Allah, saya sayang abang kerana Allah, saya sayang awak kerana Allah. Kita sama-sama cari redha Allah. Apa juga perkataan-perkataan yang baik itu dikira sebagai sedekah. Itu hadis Nabi yang lain. Nabi sebut di dalam hadis ini khusus berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini dengan melakukan apa sahaja kebaikan, maka pahalanya seperti melakukan satu kefarduan di bulan yang lain. Allahu Akbar. Perkara fardu, contohnya solat fardu, contohnya menunaikan haji, contohnya memberikan zakat. Allahu Akbar. Apa saja kebaikan yang sunat yang dituntut, apa saja yang diberi pahala oleh Allah, perkara-perkara sunat di bulan Ramadan ini akan diberikan ganjaran umpama kefarduan, sesuatu perkara, sesuatu pahala fardu. Dan kita dengar sambungannya, sesiapa yang melakukan suatu kefarduan di bulan ini, siapa yang buat amalan-amalan fardu, apa-apa kefarduan, perkara-perkara yang wajib, maka ganjarannya seperti melakukan 70 kefarduan di bulan yang lain. Allahu Akbar, muslimin muslimat sekalian. Nabi bersabda, ini janji Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, akan dilipat gandakan pahalanya seperti melakukan kefarduan di bulan yang lain. Namun apabila kita melakukan suatu amalan fardu di bulan Ramadan ini, akan digandakan umpama melakukan 70 kali kefarduan di bulan yang lain. Subhanallah. Jadi kerana itu kita sebenarnya bimbang. Bukan bimbang apa, sekadar peringatan ya. Ramai orang di bulan Ramadan ini dia menjaga perkara-perkara sunat, dia memperbanyakkan perkara sunat. Itu sangat dituntut. Dia sangat menjaga solat tarawih, tidak ditinggalkan. Dia memperbanyakkan sedekah. Dia memperbanyak perkara-perkara sunat, zikir dan sebagainya. Sehinggalah dia tidak memberi perhatian kepada perkara-perkara fardu. Sedangkan pahala fardu lebih banyak dijanjikan oleh Allah sempena bulan Ramadan ini. Sehingga kan satu kefarduan di bulan Ramadan akan digandakan oleh Allah seperti melakukan 70 kefarduan di bulan yang lain. Sebab itu di bulan Ramadan ini, perkara yang paling pertama, solat yang paling utama untuk kita beri perhatian ialah solat fardu 5 waktu. Solat fardu 5 waktu. Sebab itu kita bimbang. Ada orang dia memang jaga dari sudut solat tahajud contohnya, tetapi dia tidak jaga solat zuhurnya, solat asarnya, solat maghribnya, solat isyaknya, solat subuhnya didirikan lambat contohnya. Apabila kita mengabaikan kefarduan, kita sedang merugikan janji Allah di bulan Ramadan ini. Sebab itu Masya Allah, kalaulah kita seorang yang menjaga solat sunat, terlebih dahulu kita perlu memulakan dengan menjaga solat fardu. Didirikan dengan cara yang terbaik, terindah, yang sangat sempurna. Allahu Akbar. Pertama, kita perlu bersedia awal untuk solat fardu. Bersedia sekurang-kurangnya 10 minit sebelum masuk waktu, kita dah pun bersedia. Dengan wuduk, dengan menutup aurat, dengan berada di tikar sejadah, dengan menghadap kiblat. Dan mungkin ketika itu, bulan Ramadan mungkin kita boleh mula setengah jam awal. Sebelum masuk waktu, kita dah menjadi orang yang bersedia untuk salat. Kita menjadi orang yang bergembira untuk berjumpa dengan Allah setiap kali salat. InsyaAllah inilah golongan yang akan bersedia tatkala dia akan kembali kepada Allah dengan waktu yang sebenar, iaitu mati. Barang siapa yang sentiasa bersedia bertemu Allah saat dia hidup, iaitu 5 kali waktu solat, itu saat kita nak bertemu dengan Allah saat kita hidup. InsyaAllah inilah golongan yang akan bertemu dengan Allah saat mati dalam keadaan yang bersedia. Allahu Akbar. Tapi kalau kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan gopoh gapah dengan tak bersedia,
Dah masuk waktu setengah jam, dah masuk waktu sejam. Tapi kita masih meneruskan kerja kita, rutin harian kita dan sebagainya. Kita mengendahkan panggilan Allah, hayya ala salah, datanglah salat. Na'udzubillah, kita meninggal juga dalam keadaan yang mengejut, dalam keadaan terburu, dan kadang kita tak bersedia untuk pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, maka bagaimana kita nak menjadikan Ramadan kita berbeza dengan Ramadan yang sebelum ini? Tolong perhatikan perkara yang wajib. Pertama iaitu bab solat. Solat fardu kita. Jaga tertibnya, tentang bab rukunnya, tentang bab perhiasannya, sunat hayatnya, bab sunat abadnya. Dan kita jaga solat di awal waktunya. Itu di antara Nabi sebut, solat pada waktunya, itu solat di awal waktu, itu di antara orang-orang yang dijamin Allah syurga. Iaitu barang siapa yang menjaga solat, iaitu solat di awal waktu, solat, jaga dari sudut hati, berusaha untuk khusyuk dan sebagainya. Itu kita kena belajar ilmu-ilmu khusus bab solat. Belajarlah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua iaitu kewajipan berpuasa, rukun Islam kan. Yang ketiga kewajipan berpuasa. Yang keempat saya nak sebut iaitu menunaikan zakat. Ini kefarduan. Saya ingin menyeru kepada muslimin muslimat sekalian, tolong tengok ada tak zakat yang belum kita tunaikan. Bagi orang berniaga, kamu berniaga apa pun, online ke tak online ke, rasa rugi ke tak rugi ke, apa salahnya kita rujuk Baitulmal? Apa salahnya kita telefon, kita mesej? Sekarang ni semuanya boleh dibuat online dan sebagainya, boleh rujuk online. Saya percaya ramai orang berniaga online tidak menunaikan zakat. Allahu Akbar. Hisab yang paling pendek bab zakat saja di padang mahsyar kelak lebih kurang 50,000 tahun. Ramai orang mengabaikan zakat. Jadi saya ingin menyeru diri saya dan para pendengar sekalian, kalaulah kita seorang yang sama ini tidak beri perhatian pada zakat, inilah bulan Ramadan untuk menunaikan kefarduan mengeluarkan zakat. Kerana bila kita tunaikan zakat pada bulan Ramadan yang barakah ini, digandakan pahala umpama kita menunaikan zakat di bulan yang lain 70 kali ganda. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Zakat begitu banyak. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas, zakat simpanan. Ada ramai orang ada simpanan. Selain dari, kalau tabung haji memang dia akan kira zakat sekaligus. Ada simpanan-simpanan lain dalam bank, dalam apa-apa yang kita tidak terfikir, yang kita tidak tahu. Sekaranglah masanya, tolong rujuk. Sebab kita bimbang, kita seorang yang jaga solat, jaga aurat, jaga puasa. Tapi kalau kita tak tunaikan zakat, Allahu Akbar, kita juga di kalangan orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang tidak menunaikan zakat. Sebab ia merupakan satu rukun Islam, salah satu rukun Islam, ia adalah rukun yang keempat. Jadi siapa yang menunaikan kewajipan kefarduan di bulan Ramadan dalam hadis ini akan dilipat gandakan umpama melakukannya 70 kali ganda di bulan yang lain. Sambungan lagi. Bulan ini Nabi sebut, Allahu Akbar, wa huwa syahrus sabr was-sabru sawabuhul jannah. Allahu Akbar. Nabi bersabda, bulan ini adalah bulan kesabaran. Syahrul Ramadan syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah. Nabi sebut, dan kesabaran itu balasannya adalah syurga. Ia juga bulan kesamarataan dan bulan yang menambahkan rizki orang mukmin. Bulan sama rata. Orang kaya tak kaya sama-sama rasa lapar yang sama. Orang kaya, orang miskin sama-sama rasa dahaga yang sama, rasa penat letih yang sama. Bulan kesamarataan. Dan bulan yang menambahkan rizki orang mukmin. Subhanallah, indah sekali. Sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa dengan berbuka puasa. Sabda Nabi. Sambungan lagi. Barang siapa yang menjamu orang berpuasa dengan berbuka puasa, maka dosa-dosanya akan diampunkan Allah serta dibebaskan daripada api neraka. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Hadis ini Nabi sebut, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa dengan berbuka puasa, maka dosanya akan diampunkan serta dibebaskan daripada api neraka. Dia mendapat pahala yang setanding dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, bukan semua dalam kalangan kami ini yang mampu menjamu orang berpuasa dengan berbuka. Baginda SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan pahala ini buat orang yang menjamu orang yang berpuasa dengan berbuka, walaupun hanya sekadar seteguk susu atau air atau sebiji kurma.
Sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa sehingga kenyang atau memberinya minum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya seteguk minuman daripada kolamku yang membuatkannya tidak akan dahaga lagi selepas itu, sehinggalah dia akan masuk ke syurga. Allahu Akbar, subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Betapa halus, betapa ringan dan betapa lembutnya cara pujukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita supaya kita mengutamakan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Saya ulang lagi sekali, semoga kita mendapat kefahaman yang jelas, kemudian ia meresap ke dalam hati, kemudian ia memberikan kekuatan untuk kita beramal. Yang pertama Nabi sebut, sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa dengan berbuka puasa, maka dosanya akan diampunkan serta dibebaskan daripada api neraka. Satu ganjaran yang sangat besar, iaitu akan diampunkan dosa-dosa dan diberi kebebasan daripada api neraka. Seterusnya, dia mendapat pahala yang setanding dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang ketiga, kelebihan orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa dengan memberi makan berbuka puasa, iaitu ia akan dapat pahala ataupun ganjaran puasa tanpa mengurangi orang berpuasa. Ini memang kita dimasyhurkan setiap tahun. Setiap kali Ramadan memang kita akan disebut. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, iaitu berbuka puasa, dia akan mendapat pahala yang sama seperti mana orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut. Bukannya bila ada orang beri kita makanan berbuka puasa, lalu kita pun kata, tak naklah aku makan makanan kau bagi, nanti pahala aku kau ambil. Tak, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang kita beri makan tu. Tetapi pahala yang sama seperti mana yang dia buat hari itu. Pahala puasa, pahala lain-lain kita akan dapat. Sebab itu, orang yang bijak ialah dia berpuasa 30 hari, tapi dia dapat puasa 60 hari Ramadan. Dia berpuasa 30 hari Ramadan tapi dapat pahala 60 hari Ramadan, 90 hari Ramadan. Mungkin dia dapat pahala 1000 hari Ramadan. Contoh, kalau kita cuba darablah. Kita di bulan Ramadan ini, kita jumpa ada satu keluarga. Okey, Syirah tolong buat kira-kira sekejap. Contoh, dalam kampung kita, dalam taman kita, ada orang yang susah, ada orang miskin, yang mana kita cuba hubungi dia. Kita katakan kepada mereka, sepanjang bulan Ramadan ini, saya akan tanggung makan minum awak satu keluarga, tapi dengan syarat kamu semua wajib berpuasa. Yang mampu berpuasa lah. Saya bagi idea ni, setiap tahun saya bagi idea ni. Dan saya buka peluang untuk siapa yang nak menyertai memberi makan orang berbuka puasa ini melalui sahabat iCare ni, ataupun boleh menerusi masjid ni, yang mana di bawah kita ada lebih kurang 5,000 fakir miskin, keluarga miskin. Lebih kurang 4,000. Macam mana kita dapat? Sebab daripada pengalaman kita, rekod yang kita ada, semua penerima kita, semua isi borang, semua ada rekod. Alamat, nombor telefon, kesusahan, ahli keluarga, semuanya. Contohnya lah, ada seorang menghubungi kami, saya nak satu keluarga. Subhanallah. Kita mungkin akan hubungkan dengan keluarga tersebut yang betul-betul susah, miskin. Kita akan tanya, berapa orang ahli keluarga yang boleh puasa? 5 orang. Saya, suami isteri dan ada anak 3 orang contohnya. Dan kita katakan kepada dia, saya akan sediakan makan minum setiap kali sahur. Jangan kita fikir berbuka puasa saja, menyediakan makan untuk bersahur juga, subhanallah, sangat besar ganjarannya. Kerana kita telah membantu mereka untuk berpuasa seharian, hasil daripada sedekah kita memberi makan tadi tu, memberi makan untuk bersahur. Kita pun kira, contohnya untuk 5 orang, makan pagi, sahur dan juga buka puasa berapa jumlah, sekian-sekian. Kita kata, okey, kalau tuan untuk memberi makan kepada sebuah keluarga, ada sebuah keluarga 5 orang berpuasa, jumlahnya 600. Contohnya, untuk satu bulan Ramadan. Jumlahnya dalam 1,200 contoh, ataupun 800. Terpulanglah berapa ya, kita tak tahu, kita belum buat kira-kira. Kita beri contoh jumlah makanan yang sederhana, bukan yang terlalu rendah ataupun tinggi, yang sederhana. Cuba tuan-tuan puan-puan cuba kira, kalau 5 kali, Syirah tolong kira, kalau 5 kali orang berpuasa kali 30 hari, jadi berapa hari puasa tu? 150. Campur kita pula berpuasa, jadi berapa? Bukan, 6 lah, 180. Okey, tahun-tahun sebelum ini mungkin
kita tidak terfikir untuk setiap hari memastikan kita ada beri makan orang berbuka puasa. Sedangkan ini daripada hadis Nabi yang sahih. Kita memang selalu diingatkan untuk buat perkara ini. Jadi dalam keadaan PKP mungkin susah. Dulu kita boleh sertai masjid buat majlis buka puasa, kita beri makan, kita beri sumbangan. Tapi sekarang dalam musim PKP ini, masjid pun tak boleh buat makan berbuka puasa untuk orang ramai dan sebagainya. Maka kita ada saluran-saluran yang lain untuk mempermudahkan kita. Masya Allah. Kalau kita ambil satu keluarga saja, satu keluarga itu ada 5 orang yang berpuasa. Dalam tahun ini, kalau 5 orang lah kalau kita ambil, dalam tahun ini kita dapat pahala puasa 180 hari, bukan 30 hari. Sebab kalau 5 orang untuk 30 hari, maksudnya 150 hari Ramadan, 150 hari puasa. Masuk pula kita sendiri yang berpuasa 30 hari, jadi semuanya adalah 180 hari puasa Ramadan, pahala itu kita dapat. Subhanallah, Allahu Akbar. Baikkan kalau tuan-tuan puan ada kelebihan rezeki yang lebih banyak. Ustazah, saya nak tanggung 10 orang untuk berbuka puasa. Ada tak 10 orang Ustazah? Sebab dia kira dah tu. Kalau 10 kali 30 jadi 300. 10 kali 30, 300. Campur puasa dia 30 hari. Oh, dia dapat pahala puasa Ramadan 330 hari. 330 puasa Ramadan. Ui, banyak tu. Saya puasa, kita puasa seorang. Sebab itu sangat rugi orang yang tidak mengambil kelebihan ini, iaitu mencari, memberi makan kepada orang yang berpuasa dengan berbuka puasa. Subhanallah. Kepada siapa yang berhajat dan berminat, boleh tinggalkan nama, nombor telefon ataupun boleh PM lah, supaya kita jalankan perkara ini dengan teliti. So kita bimbang. Sebab apa? Kami bila terima, Ustazah saya nak beri sumbangan ini untuk beri makan orang berbuka puasa dan sahur. Jadi kita tak akan campur duit itu untuk, contohnya, ada orang yang memerlukan pampers, memerlukan susu anak, memerlukan selain daripada makan untuk berbuka puasa. Jadi kalau siapa yang memang niat, sumbangan saya ni adalah untuk mereka yang berbuka puasa, jadi kita insya-Allah akan asingkan sumbangan tu khas untuk berbuka puasa. Kita akan buat secara teliti supaya kita sendiri pun takut untuk ditanggung di akhirat kelak. Okey, kita sambung lagi. Dia mendapat pahala yang setanding dengan orang yang berpuasa daripada orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bukan semua dari kalangan kami yang mampu untuk menjamu orang berpuasa dengan berbuka." Ya, subhanallah. Janji Allah ini, kelebihan yang Allah sediakan ini, ganjaran ini bukan hanya untuk orang kaya saja. Sebab itu tolong kepada orang yang mendengar ini, kalau tuan-tuan, puan-puan rasa macam itu untunglah orang kaya, kita ni tak mampu, cukup-cukup je untuk kita ni. Sebenarnya Rasulullah nak sangat kita ambil peluang ni, tak kira orang kaya ke orang miskin. Sebab peluang ini bukan datang selalu. Untuk dijamin diampunkan Allah, dijamin daripada api neraka, Rasulullah nak beri kepada semua umatnya, tak kira miskin ke kaya. Allah Akbar. Sehingga akhirnya Nabi menjawab, bila ada sahabat yang miskin tanya, Rasulullah, kami tak mampu ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan pahala ini buat orang yang menjamu orang yang berpuasa dengan berbuka, walau hanya sekadar seteguk susu atau air atau sebiji kurma. Takkan kita tak mampu untuk bersedekah walaupun sebiji kurma? Kalau betul-betul kita hanya mampu sebiji kurma, maka kita berilah kepada sesiapa pun, pada jiran ke dan sebagainya. Saya nak bagi tahu muslimin-muslimat sekalian, bila saya bukakan akaun sumbangan orang ramai, akaun sumbangan orang ramai untuk melalui sama ada hijrah, ataupun hijrah ni adalah khusus untuk kerja dakwah, sama ada ataupun sahabat IK, kami menerima banyak amount RM1. Saya jumpa, bila saya buka akaun, saya tengok RM1, RM1. Ada RM2, ada RM3. Maksudnya transfer online RM1, transfer online RM3, transfer online RM1. Yang banyak-banyak lah, ada yang RM20,000 pun ada yang RM5,000, ada RM10,000. Tapi setiap kali saya tengok yang RM1 ni, dan saya jumpa ada nama yang konsisten setiap hari, dia lagi. Ada juga beberapa hari nama yang sama, tapi dia bagi RM1, RM2. Dia tulis infak dakwah. Saya senyum. Saya kata subhanallah, orang ini dia cuba untuk konsisten setiap hari bersedekah. Dan subhanallah, walaupun mungkin kalau kita tengok, alah RM1 pun nak transfer, contoh. Bagi kita, subhanallah mungkin sikit, kecil, tetapi di sisi Allah kita tak tahu berapa jumlah di sisi Allah. Mungkin kerana yang memberi itu bagi orang yang RM1 pun sudah tinggi nilainya.
Mungkin dia orang yang susah, mungkin dia orang yang kesempitan rezeki, tapi dia tetap nak menjadi ahli sedekah yang akan dipanggil melalui babus sedekah, iaitu pintu orang yang suka bersedekah. Lalu setiap hari dia cuba bersedekah RM1 sehari walaupun transfer RM1. Maksudnya di sini kami terima berapa pun jumlah. Kalaulah kata ni RM1 ni untuk bagi orang buka puasa, ini je saya mampu. Subhanallah, sebenarnya RM1 itu telah boleh membeli beberapa biji kurma. Masya Allah. Dan memang kita pun mengedarkan kurma secara percuma di bulan Ramadan ini kepada fakir miskin, kepada asnaf. Kurma kita berikan secara percuma kepada mereka yang tidak berkemampuan. Bagi orang miskin, untuk beli kurma mereka tak ada dalam list. Cukuplah kalau mereka ada boleh beli beras, mereka boleh makan, boleh minum. Kurma itu dikira sebagai satu makanan yang mahal, makanan yang mewah. Mereka tak akan terfikir untuk beli kurma bulan Ramadan. Tapi sebab itulah kita cuba menyediakan mereka untuk menikmati buah kurma. Kalau di bulan lain mereka tak akan terfikir, bulan Ramadan ini insya-Allah kita berikan. Nabi sebut, walaupun sekadar susu atau air atau sebiji kurma, sesiapa yang menjamu orang yang berpuasa sehingga kenyang, ini kelebihan orang yang beri makan sehingga kenyang. Janganlah pula kita kata, oh kalau macam tu acilah. Bijak, Rasulullah sangat bijak, Rasulullah sangat teliti supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Sebab bila Nabi sebut tentang kamu berilah, Allah terima, Allah tetap beri pahala. Walaupun beri seteguk air, walaupun beri dengan seteguk air biasa tanpa air suci ataupun sebiji kurma, Allah terima. Namun Nabi sambung lagi, barang siapa yang menjamu orang yang berpuasa sehingga kenyang ataupun memberi minum sehingga dia hilang dahaga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya seteguk minuman daripada kolamku. Nama apa ya? Siapa ingat apakah nama kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun telaga Rasulullah, iaitu telaga Al-Kausar. Yang mana Nabi sebut, kolamku yang membuatkannya tidak akan dahaga lagi selepas itu sehinggalah dia masuk ke syurga. Nabi sebut barang siapa yang memberi orang berbuka puasa sehingga kenyang ataupun memberi minum sehingga kenyang, apa kelebihannya? Akan diberikan minuman daripada telaga Al-Kausar di padang mahsyar kelak. Telaga ini hanya akan diberi minum. Nabi kata akan diberi minum sehingga hilanglah dahaganya selama-lamanya sehingga dia masuk ke dalam syurga Allah. Maksudnya dia jamin syurga, kemudian diberi minum dari telaga Kausar. Ini kelebihan orang yang memberi makan kepada orang berbuka puasa sehingga kenyang. Namun kepada orang yang tidak mampu memberi sehingga kenyang, walaupun dengan sebiji kurma, dia dapat ganjaran pahala sebagaimana orang itu berpuasa. Subhanallah. Dan sebagai penutup, saya tahu masa dah lebih. Sekarang dah hampir sejam setengah ya muslimin-muslimat sekalian. Tapi bila kita buat kuliah ini di bulan Ramadan, kita tak bimbang. Kalau kita buat waktu begini di bulan yang lain, kita bimbang ibu-ibu mula sibuk nak memasak. Tapi bulan Ramadan kita tidak ada kewajipan untuk menyediakan makan tengah hari. Jadi saya harap kesudahan ini kita sama-sama dengar. Ini sambungan hadis Nabi ni lagi, sambungan dia sampai habis. Oleh itu, perbanyakkanlah 4 perkara di bulan ini. Nabi pesan perbanyakkan 4 perkara di bulan ini. InsyaAllah dengan kita mengamalkan 4 perkara ini akan membuatkan ibadah kita bulan Ramadan tahun ini ibadah yang berbeza dengan Ramadan yang lepas. Perhatikan apakah wasiat Rasulullah di hari terakhir bulan Syaban, sehari sebelum Ramadan. Nabi sebutkan, oleh itu perbanyakkanlah 4 perkara di bulan ini. 2 perkara yang menjadikan Tuhan kamu redha dan 2 perkara lagi yang sememangnya kamu perlukan. Nabi sebut 2 perkara. 4 perkara perbanyakkanlah di bulan Ramadan ini. 2 perkara yang akan menyebabkan Allah redha, Tuhan kamu redha, dan 2 perkara lagi apa yang kamu perlukan. 2 perkara yang menjadikan Tuhan kamu redha ialah mengucapkan syahadah la ilaha illallah dan beristighfar. Nabi suruh perbanyakkanlah kita mengucapkan kalimah syahadah di bulan Ramadan ini. Kalimah la ilaha illallah dan istighfar astaghfirullahalazim. Ada orang tanya, Ustazah, kalau astaghfirullah saja? Boleh. Astaghfirullahalazim? Boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih? Boleh. Apa-apa bentuk istighfar. Saya nak pendek je sebab saya nak banyak 1000 astagfirullah. Tak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana ketika kita mengucapkan kalimah astaghfirullah, ia masuk ke dalam hati, ia terbit dalam perbuatan. Macam mana? Astaghfirullah, menyesal, mohon ampun. Hati pun rasa menyesal. Kemudian perbuatan kita mula meninggalkan perkara yang kita sesali itu.
Sama juga dengan kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati jangan sampai tertinggal lafzu jalalah Allah di belakang. Dia nak laju la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Bila sebut la ilah, maksudnya dah tiada Tuhan. Allahu Akbar. Bila kita sebut la ilah sahaja, maksudnya adalah tiada Tuhan, tiada Tuhan, tiada Allah, tiada Tuhan. Itu dah termasuk golongan etis. Etis mengatakan tiada Tuhan. Jadi kita kena sebut sampai habis. Laju macam mana pun kena sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi meminta kita, mewasiatkan kepada kita, perbanyakkanlah zikir ini di bulan Ramadan. La ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimah tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia akan mewujudkan, menjadikan kita seorang hamba yang tidak menjadi hamba selain daripada Allah. Hari ini ramai manusia jadi hamba kepada dunia, hamba kepada wang ringgit, sanggup buat apa saja kerana duit. Penat lelah tak tidur malam untuk dapatkan duit yang begitu banyak, sehingga malamnya tidak diberikan, tidak mampu untuk dia bangun malam untuk dia masak untuk jualan, malam untuk dia buat itu, malam untuk buat ni, siang terlalu letih sampai dia tak mampu bangun malam. Bila kita sebut la ilaha illallah, tiada ilah, tiada dia sembah melainkan Allah, ia akan menjadikan kita bukan manusia memperhambakan diri kita kepada duit, kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak. Tidak menjadi hamba kepada hiburan. Sebab hari ini ramai orang hidupnya terikat dengan hiburan untuk menyambung-nyambung drama, nak tahu sekian-sekian. Lepas satu movie ke satu movie. Tapi dia tidak jadi memperhambakan dirinya kepada bacaan Al-Quran dan sebagainya. Jadi bila kita banyak mengucap kalimah la ilaha illallah, tiada sembahan melainkan Allah, mudah-mudahan dengan itu jiwa kita kuat, diri kita kuat untuk menjadi hamba Allah yang sebenar. Akhirnya Allah meringankan tubuh badan kita, lidah kita, semuanya untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara lagi yang sangat kamu perlukan, Nabi sebut, dua perkara lagi yang sangat kamu perlukan ialah memohon syurga daripadanya dan meminta perlindungan daripada neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahih beliau. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, saya tutup, saya mohon maaf sebab tadi kata nak baca kitab ni kan, tentang macam mana lidah berpuasa, macam mana mata berpuasa, hidung, telinga, kaki, tangan, hati berpuasa. InsyaAllah kupasan itu dalam kuliah seterusnya. Jadi sentiasa kalaupun bukan melalui saluran masjid ni, sebab kita ada banyak lagi kuliah susulan selepas ini, banyak juga pihak-pihak masjid dah mula buat jemputan, jadual dah hampir penuh, maka insyaAllah kita akan manfaatkan. Jadi selalulah follow, iaitu bagaimana nak dapat puasa, seluruh anggota badan berpuasa. Muslimin muslimat sekalian, kita ulang sekali lagi 4 wasiat Nabi yang terakhir. Nabi kata, buatlah 4 perkara sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. 2 perkara yang bila engkau lakukan dapat redha Allah, dan 2 perkara yang engkau sangat perlukan. Jadi yang pertama iaitu bagaimana nak dapat redha Allah. Nabi minta kita memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Nabi suruh minta 2 perkara ini sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, iaitu apa? Yang pertama iaitu memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala, mohon minta dengan Allah syurga. Kemudian yang kedua iaitu minta itqum minan nar, iaitu selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang disarankan, yang selalu kita baca, yang mudah, ramai yang dah hafal, baca je sebanyak-banyak. Sebab ada orang tanya, Ustazah nak baca doa apa ni untuk dapat syurga, selamat daripada api neraka? Rabbana atina, bismillahirrahmanirrahim. Itu daripada firman Allah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahu Akbar. Sebab apa saya berikan doa ini? Ada banyak doa-doa yang lain, muslimin muslimat sekalian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu redamu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku mohon perlindungan daripadamu daripada api neraka, daripada kepedihan api nerakamu ya Allah. Tapi mungkin ramai yang tak menghafal doa itu, ataupun ramai orang yang tak biasa. Tapi saya percaya doa yang pertama tadi itu kebanyakan kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apakah maksud Rabbana atina fid dunya hasanah?
Ini doa daripada Al-Quran, daripada firman Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dunia kami kebaikan. Apa maksud dunia dalam keadaan kebaikan? Hidup di dunia dalam redha Allah, dalam pengampunan Allah, dalam nikmat Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak juga kebaikan. Apa maksud kebaikan di akhirat? Syurga Allah. Wa qina azabannar, dan jauhilah kami, lindungilah kami daripada azab api neraka-Mu. Subhanallah, kehidupan di dunia ini kita memang nak bahagia, kehidupan di akhirat kita nak bahagia, keduanya terkandung dalam doa tersebut. Perbanyak kalau baca doa tersebut ulang kali, bukan sekadar ketika lepas solat, waktu kita duduk rehat, waktu kita nak pergi ke dapur masak, tengah kemah rumah, terlintas je Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kehidupan yang baik, ya Allah, wa fil akhirati hasanah. Terus kita bayangkan syurga Allah, wa qina azabannar, dan selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Kenapa Nabi kita minta dua perkara ni? Syurga Allah, azab api neraka. Kerana itulah golongan yang benar-benar berjaya, ataupun itulah golongan yang benar-benar selamat. Itu saja. Iaitu bila diberikan syurga Allah, dijamin Allah syurga, dan diselamatkan Allah daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kejayaan yang kita nak kejar adalah definisi menurut kejayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kejayaan kita perolehi sesuatu di bahagian dunia, tapi kejayaan sebenar kita adalah apabila kita dapat syurga Allah dan kita dapat pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, jagalah lidah kita di bulan Ramadan. Ini perkara yang paling susah untuk dijaga. Maksudnya adalah apa yang kita tulis. Cuba bulan Ramadan ini jangan cakap, jangan tulis perkara yang menyakiti hati orang, walaupun kita di pihak yang benar. Kerana walaupun kita di pihak yang benar, kita tidak dibenarkan oleh syarak untuk menyakiti, untuk mengkeji, untuk menghina pihak yang kita rasa tidak benar. Ia bukan membenarkan. Kerana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan puasa, Allah enggan. Allah tidak mahu memandang, Allah enggan memandang, Allah tak pandang. Hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Allah enggan memandang, Allah tidak melihat. Puasa, orang yang berpuasa, yang tidak meninggalkan qaulu zur, yang tidak meninggalkan kata-kata keji. Peringatan yang terakhir, Nabi SAW bersabda, Allah enggan memandang, Allah tak pandang puasa. Puasa yang mana? Maksudnya Allah tak pandang ni Allah tak terima, Allah tak tengok, Allah tak pandang. Mereka yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata keji. Dia hanya meninggalkan makan, minum, berjimat ditinggalkan, tapi tidak meninggalkan kata-kata keji. Na'udzubillah, tolong jaga perkataan kita daripada suami. Perkataan yang menyakiti daripada suami, daripada anak-anak kita, tolong jaga. Jangan sampai kita keluarkan perkataan-perkataan menyakiti hati anak. Menyakiti hati ibu ayah lagi berat, menyakiti hati isteri. Jangan suami saja rasa nak dihormati, nak dihargai, nak dimuliakan. Suami yang memuliakan isteri pasti akan dimuliakan oleh seorang isteri. Ibu ayah memuliakan anak akan dimuliakan oleh anak. Anak yang memuliakan ibu ayah akan memuliakan. Subhanallah, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Barang siapa yang mencintai akan dicintai. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli siyam, orang-orang yang benar-benar menghidupkan puasa. Man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga penuh pengharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan Allah akan dosa-dosanya yang lalu. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikongsikan. Saya mohon maaf salah dan silap. Insya-Allah kepada sesiapa yang ingin menyumbang kepada masjid, silakan. Ingin menyumbang kepada sahabat iCare, silakan. Itu di bawah kelolaan ataupun pengurusan kami sendiri. Subhanallah, mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan apa jua yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Dengan itu kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jadi muslimin muslimat sekalian, barang siapa yang berminat untuk menyumbang sama sedekah kurma kita kepada fakir miskin, sedekah kurma kita kepada fakir miskin terutamanya untuk menjadi hidangan mereka berbuka puasa dan juga bersahur, boleh tinggalkan komen ataupun boleh PM. Mungkin kalau nak tinggalkan nombor telefon pun boleh. Kemudian
Kemudian yang kedua, barang siapa yang nak membeli, sebab membeli sambil menderma, setiap pembelian ini memang bayarannya, setiap bayaran direct kepada akaun sahabat NGO sahabat iCare. Kita meneruskan lagi pemberian makanan keperluan kepada fakir miskin, terutamanya kita akan memperbanyakkan lagi di bulan Ramadan ni, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.